Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua yang sedang menonton video kali ini. Jadi topik hari ini saya nak share tentang satu topik yang hangat masuk dalam saya punya inbox WhatsApp So banyak orang tanya PAC pro setup tu apa? Apa tu intonation? Apa itu ini, apa itu kan, banyak ditanya. Jadi saya ingin mengambil sedikit inisiatif dengan membuat video kali ini yang sedikit sebanyak menjelaskan apa itu pro setup ataupun professional guitar setup. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, jadi pada hari ini saya nak share sedikit tentang satu pertanyaan yang kerap saya terima dalam inbox, dalam WhatsApp pun banyak lah kan. Jadi kadang-kadang saya penat juga, saya nak repeat satu persatu apa itu pro setup, apa itu intonation dan sebagainya. Jadi ada juga sahabat-sahabat yang bertanya tu, saya bagi beberapa link Facebook saya dan link YouTube saya ada tentang tutorial macam mana nak buat itu, macam mana nak buat ini. Tapi yang ini saya rasa belum buat lagi, jadi saya cubalah untuk ambil sedikit inisiatif untuk menjelaskan apa itu pro setup ataupun professional guitar setup. Ramai yang macam tanya PAC kan, dia tanya bro, gitar setup tu apa je yang setup? So dia kawan-kawan kita tu ramai yang tak berapa faham. Sebab nampak macam yelah gitar kan, nampak macam tak ada apa kan, janji boleh bunyi, janji boleh main kan dan sebagainya. Tapi sebenarnya gitar-gitar yang kita beli daripada kilang tu sebenarnya kebanyakannya tidak proper setup lah. And banyaknya yang tadi tinggi, lepas tu ada yang buzzing, so ada yang intonation out, lepas tu ada yang bunyi sebu, lepas tu ada yang selector keras, ada yang tali keras. Jadi bila kita main tremolo, kita tuning tu asyik lari kan. Jadi ini menimbulkan sedikit sebanyak pertanyaan kan, big question. Big question, kenapa gitar ni aku beli mahal-mahal tapi ada defect? Jadi kadang-kadang ada customer yang mengeluh jugalah kan, dia beli gitar dalam 3,000 lebih, 4,000. Jadi bila main tu rasa macam feel tak best lah kan, macam tali tu keras dan sebagainya kan. Jadi dia hantar ke PAC dan PAC terangkan secara menyeluruh. Masa nak inspect tu saya terangkan pada dia, gitar awak ni sebenarnya macam ni. So selepas ditunjukkan fakta, saya tunjukkan jadi lepas ditunjukkan fakta, saya tunjukkan dia punya apa punca gitar tu buzzing, kenapa dia buat tadi tu tinggi. So baru customer tu faham, oh factory setup ni memang macam ni So itu yang membezakan factory setup dengan luthier setup. Jadi kebanyakannya luthier setup ni dia mengikut normal practice professional setup. Nombor satu, paling penting sekali, truss rod. Truss rod ni, okey. So truss rod ni dia ada dua jenis, satu one way, satu two way. Jadi yang one way ni normal practice dia adalah untuk up bow macam ni, neck tu bengkok macam ni. So one way kita tarik ke belakang, neck tu tegak balik. Tapi dia tak boleh untuk back bow macam ni kan, back bow macam ni. So dia tak boleh ke sana, dia boleh ke belakang saja. So kebanyakannya gitar-gitar moden ni dia buat two way, depan boleh, belakang boleh, up bow boleh, back bow pun boleh. So banyak defect yang berlaku pada gitar-gitar yang factory setup ni adalah disebabkan macam tali itu tinggi. Jadi bila tali itu tinggi, rata-ratanya disebabkan ketinggian bridge dengan neck element tidak konsisten dan ataupun tidak synchronize. Jadi bila kita tengok macam ni, kita telingkan dia macam tu kan. Jadi macam bila kita tengok macam ni secara mata kasar, kita tengok macam ni kan, kita boleh nampak neck tu ada macam
bengkok sikit. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan neck tu jadi sedemikian rupa. So saya tak mau cerita yang panjang-panjang, saya cerita yang selalunya berlaku disebabkan factory setup. Kalau neck tu up bow, dia menyebabkan string action jadi tinggi. Secara tak langsung dia menyebabkan bila kita tekan tali tu terasa keras, kan? Dan satu lagi adalah back bow. Back bow macam ni. Jadi kalau ada back bow macam ni tu, tali boleh rendah tapi dia buzzing. Jadi macam mana cara nak adjust truss rod, itu nanti saya akan ceritakan kemudian, sebab nanti takut tak cukup. Sebab hari ni saya nak cerita tentang apa itu professional guitar setup. Jadi apabila gitar tu dihantar ke guitar tech, ke mana-mana luthier, jadi biasanya mereka akan tengok truss rod dulu. Okay. So truss rod adalah elemen utama dalam professional guitar setup. Jadi yang kedua adalah bridge height setup. Maknanya kalau macam gitar Ibanez ni, dia punya tremolo ni kan, so kita adjust tinggi, rendah. Sama ada kita nak tinggi ataupun kita nak rendah. Jadi kedua-dua kena ada seimbang. Maknanya slightly relief neck alignment dan bridge height. Jadi ia menentukan regangan yang optimum bila kita nak fretting. Jadi untuk gitar-gitar yang dipasang dengan floating tremolo seperti Ace ataupun float rose, jadi ada kaedah yang special untuk adjust dia. Dia tak sama macam synchronous bridge macam Fender tu kan. Setup untuk floating tremolo ni dia lebih technical. Dia technical sikit sebab ada banyak elemen yang kita kena tengok. Spring kan, spring. Lepas tu locking nut ni dekat sini. Lepas tu insert block sini. Lepas tu kita kena adjust tuning, fine tuning dekat belakang ni. So kalau tengok balik dekat gitar ni baru saja dibeli, tapi tune selalu lari. Sebab kenapa out of tuning, bila kita main tremolo kan, kita main tremolo macam ni, so tiba-tiba tune lari, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun kan. Jadi kita pun sakit kepala. Yes, bridge ni dia memang manja sikit. Jadi sesiapa yang pakai gitar yang disarung dengan bridge macam ni kan, so saya rasa disarankan agar wajib dipelajari macam mana kita nak maintenance. Jadi saya ambil contoh yang terbaik lah. So gitar ni dia punya masa baru sampai, saya test dive bomb, so memang tune out teruk kan? Sampai saya terpaksa adjust sampai macam ni dia punya tune dia kan. Tengok dia punya ni pun dah macam tak sama kan. Jadi apa punca dia? Saya tarik macam ni, saya tarik, saya lepas, saya tarik macam ni, saya lepas. So tune tu drop kan. Last sekali saya tarik tali G. Bila saya tarik tali G ni, dia terlepas daripada insert block dekat sini. Dia terlepas. Dia bukan putus, dia terlepas. Jadi inilah masalah lazim yang biasa berlaku pada bridge seperti Fred Rose ataupun Ace macam ni. So kenapa jadi macam ni? Disebabkan macam saya cakap tadi, factory setup. So air tangan pekerja kilang dengan air tangan luthier tak sama kan? Dia tak sama. Jadi saya boleh katakan kat sini dia punya tighten up dekat sini tak sempurna. Tak sempurna. Jadi inilah punca bridge tremolo ni jadi mimpi ngeri pada pemilik gitar kan. Sebenarnya bridge ni tak ada masalah pun sebenarnya. Bridge ni sangat baik. Saya pakai bridge ni bertahun-tahun dah kan. So far tak ada masalah. Sebab saya ambil berat dan saya tahu macam mana nak buat maintenance untuk bridge macam ni. String action height. String action height ni sangat penting. Ramai antara kita tak faham apa tu string action kan. Macam mana nak bagi tinggi, macam mana nak bagi rendah. So apa beza main tali tinggi, apa beza main tali rendah. So biasanya kebanyakan kita lah kan, of course kita nak tali tu rendah. Kenapa rendah? Sebab bila rendah kita senang nak tekan, tali terasa lembut dan feel permainan terasa lebih optimal. Jadi dalam pada keasyikan kita nak tali rendah tu, dia ada halangan yang tertentu. So antaranya adalah uneven frets.
Uneven frets ni dia adalah musuh pada lowering string action. Dia adalah musuh ketat. Jadi apa itu uneven frets? So uneven frets ni adalah fret yang tak sama tinggi. Ketinggian dia tidak seragam. Jadi bila ketinggian tidak seragam, dia akan mengakibatkan tali tersangkut pada fret apabila bergetar. Ubat dia tak lain tak bukan adalah buat fret leveling. Itu saja. Buat fret leveling. Jadi kena buat fret leveling balik dan kena buat fret dressing balik. Jadi barulah selesai masalah. Kalau tidak selesai masalah. Kalau kita nak rendahkan tali tanpa membuat fret leveling, jadi hampir mustahil untuk mendapatkan tone yang optimal. Dia akan buzzing. And 95% akan buzzing. Kalau dia tak buzzing kat sini, dia akan buzzing kat sini. Kalau dia tak buzzing pun, sustain dia pendek. Okay, untuk adjust string action height ni, cara-caranya adalah kita adjust di bridge. Kita adjust di bridge dan selari dengan truss rod adjustment. Dia dua-dua tu kena synchronize. Okey, kalau boleh saya sarankan sahabat-sahabat semua dapatkan string action ruler macam ni. Okey. So string action ruler ni dia sangat-sangat berguna untuk kita determine, untuk kita check balik adakah kita punya string action gitar tu, ketinggian tali gitar tu berada dalam keadaan optimal ataupun tidak. So nak check dia, kita boleh check macam ni lah kan. So dekat YouTube ada banyak tutorial macam mana nak pakai. Nak dapat ni pun mudah je, harga pun tak ada mahal. So boleh dapatkan, boleh beli secara online lah dekat YouTube, dan dekat Shopee, Lazada, kat online tu kan. So boleh belilah. Tapi saranan saya, kalau boleh kita jangan terlalu rigid sangat. Kita terlalu rigid sangat, kejap-kejap nak ukur kat sini. Tak perlu benda tu semua. Sebab benda ni hanya untuk guidance saja, untuk kita punya panduan. So kita boleh check kita punya optimal level untuk string action. Kalau tali 1, optimal level dia 1 mm hingga 1.5 mm. So dekat belakang ni ada schedule dia. So tali 1 berapa action, tali 6 berapa action. So untuk gitar elektrik ada, untuk gitar akustik pun ada kan. Jadi kalau macam pada saya jarang pakai string action ruler ni, melainkan kalau gitar tu ada masalah baru saya akan pakai. Itu pun untuk guidance saja. So kalau macam pada saya, untuk setup gitar ni, untuk setup string action tu, saya biasa akan tekan macam ni, saya akan rasa macam ni. Sebab saya boleh rasa dia punya feel dia tu kan, feel permainan tu saya boleh rasa. So lepas tu saya akan test dia punya bunyi akustik lah kan. So kalau macam kita buat fretting, bila kita buat single note macam ni kan, so macam ni, kalau pada saya string action yang rendah berada dalam keadaan optimal. So bila saya petik macam ni, dia okey kan, tak ada masalah. Tapi kita cuba bend, dia dah jadi macam bunyi tersumbat tu kan. Maknanya dia punya fret tu tak level. So fret tu tak level, itulah nama dia uneven frets, musuh pada tali rendah. So tali rendah kena buat fret leveling, baru dia boleh selesai masalah. So kalau macam ni okey. Tapi kalau kat sini dia jadi dead note terus kan. So kalau dah jadi sampai macam ni, string action ruler ni boleh digunakan untuk setup ketinggian dia. Maksimum 1.5 mm. Lebih daripada itu, gitar kena buat fret leveling. So kalau nak rendah lagi, sampai 1 mm below, 1 mm ke bawah, memang kena hantar ke gitar tech kalau tak boleh buat fret leveling sendiri kan. Sebab kerja-kerja fret leveling ni, dia adalah satu kerja yang menuntut kesabaran, yang menuntut kehalusan kan. Dia tak boleh gosok secara membabi buta. Dia kena ada, kita kena tahu kat mana start, kat mana finishing. Kita kena tahu benda tu. Jadi fret leveling ni dia bergantung kepada kemahiran individu yang buat fret leveling tersebut.
Jadi saranan saya, kalau tak boleh buat fret leveling secara sendiri, jangan pandai-pandai sebab nanti dia jadi lain kan. So kalau macam kat sini dia okey. Tapi dekat sini dia dekat sini dia ada bunyi tersumbat kan. Dead note terus. Jadi inilah masalah yang selalu menghalang kita kalau kita nak set up tali tu rendah, iaitu uneven frets.